Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah SWT. Semoga anda semua akan mendapat rahmat dan berkat daripada Allah SWT. Walau di mana saja anda berada, saya doakan semoga keberkatan Allah SWT selalu melembayungi hidup anda semua. Sidang penonton sekalian, saya sering diutarakan soalan daripada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, daripada Kristian yang menyatakan bahawa, wahai saudara, Quran kamu sendiri menyokong akidah kewujudan berbilang Tuhan, bukan akidah tauhid. Ataupun kitab kamu Al-Quran tidak menegaskan akidah tauhid, sebaliknya menegaskan kewujudan berbilang Tuhan. Ini terbukti daripada ayat Quran sendiri, di mana Tuhan ataupun Al-Quran menggunakan perkataan kami untuk merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya anda boleh rujuk dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan membawa rahmat kepada sekian alam. Jadi Tuhan menggunakan arsalna, tidak kami. Perkataan kami berarti plural, banyak, dan ini menyokong akidah Kristian yang berpegang kepada akidah Trinity, dan ia tidak menyokong langsung akidah tauhid yang didokong oleh penganut agama Islam. Sidang penonton sekalian, bagaimanakah kita nak menjelaskan perkara ini? Ada beberapa perkara yang saya nak tekankan di sini bagi memberikan penjelasan kepada mereka yang bertanya ataupun mereka yang mencari-cari kebenaran ataupun mereka yang sengaja untuk menimbulkan kekeliruan di kalangan umat Islam agar umat Islam jelas inilah maksud yang sebenarnya. Perkara yang pertama yang saya nak tekankan ialah konsep tauhid merupakan ajaran paling asas di dalam Al-Quran. Konsep tauhid merupakan ajaran yang paling asas yang dibawa oleh Al-Quran. Dan konsep tauhid jugalah adalah akidah yang dibawa oleh semua para rasul yang diutuskan oleh Allah SWT ke muka bumi ini. Semua para rasul yang berjumlah lebih pada 300 orang membawa akidah yang sama, iaitu akidah tauhid, mengajak manusia menyembah Allah SWT. Dan akidah tauhid dalam Al-Quran ini kita boleh lihat terlampau banyak ayat Al-Quran yang membicarakan akidah tauhid. Perkara yang paling mudah ataupun ayat yang paling mudah yang boleh kita ambil ialah dalam surah Al-Ikhlas, di mana Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Rasulullah, dialah Allah yang Maha Esa. Ahad di sini maksudnya esa, tunggal. Ya? Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tunggal. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Rasulullah, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, dan Allah adalah Tuhan yang menjadi tempat pergantungan segala yang ada di muka bumi ini dan di alam ini, sama ada di langit maupun di bumi. Lam yalid walam yulad, dia tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang setanding dan setara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tertarik dengan apa yang dijelaskan oleh Ibn Kathir dalam menafsirkan ayat ini, menjelaskan bahawa secara keseluruhan ayat ini membicarakan tentang akidah tauhid dan juga menolak kesyirikan.
Dan ayat ini menegaskan dua perkara, iaitu tentang isbat ataupun penetapan akidah tauhid. Yang kedua, penafian kesyirikan pada Allah SWT. Isbat dan penafian. Cuba kita perhatikan ayat ini. Apa yang dinamakan isbat, penegasan, ataupun to confirm that God is only one. Bila mana Allah SWT menjelaskan, Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Rasulullah bahawa Allah Maha Esa. Nak menggambarkan bahawa agar hati manusia hanya bergantung kepada Allah yang tunggal, iaitu Allah yang Maha Esa. Yang ini penetapan isbat Allah Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Allah SWT. Penetapan isbat Allah yang Maha Esa. Lam yalid wa lam yulad, Tuhan tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Saya tarik juga apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, menjelaskan bahawa Al-Quran menafikan, yang pertama tadi isbat Allah Maha Esa. Yang kedua, menafikan bahawa Allah ada anak ataupun Allah ada sekutu. Tidak ada sesuatu yang setanding, setara, setaraf dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini berarti Allah tidak punya anak, Allah tidak punya ibu, Allah tidak punya ayah. Allah tunggal, dalam masa yang sama menafikan kewujudan benda ataupun sesuatu yang setara dengan Allah SWT. Yusuf Hali dalam tafsiran beliau, komentari The Holy Quran, menyatakan bahawa ayat ini secara jelas menolak kefahaman ataupun fahaman Trinity yang dipegang oleh penganut agama Kristian, di mana Allah SWT menegaskan isbat tiada Tuhan yang sembah melainkan Allah SWT dengan kalimah Qul huwallahu ahad, katakanlah Rasulullah dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian di penghujung ayat itu, lam yalid wa lam yulad, dia tidak diperanakkan dan dia tidak memperanakkan. Kalau kita perhatikan, akidah tauhid ini ditegaskan oleh Allah SWT banyak dalam Al-Quran. Kita akan lihat nanti beberapa ayat berbanding dengan akidah Trinity. Suatu perkara yang unik, saya tertarik dengan apa yang dijelaskan oleh Michael Cervantes yang hidup di kurun ke-16, berasal pada Perancis. Beliau menyatakan, I have read the Bible from cover to cover, but I never find the word Trinity in the Holy Bible. Aku telah membaca Bible kulit ke kulit dan aku tidak jumpa perkataan Trinity di dalam Bible. Sebaliknya, perkataan ataupun akidah tauhid dalam Al-Quran terlampau banyak ayat yang membicarakan tentang akidah tauhid. Itu perkara yang pertama, ya. Perkara yang pertama, bahawa konsep tauhid merupakan akidah asas yang diajar oleh Al-Quran. Yang kedua, Allah SWT menegaskan bahawa sampai bila-bila Allah tidak punya anak, Allah tidak punya sekutu, Allah tidak punya sesuatu yang setanding dengan Allah SWT. Tuan-tuan muslimin, Allah SWT menjelaskan dalam Al-Quran, Lau aradallahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha subhanahu huwallahul wahidul qahhar. Sekiranya Allah SWT ingin mengambil anak, tentunya dia akan memilih di kalangan makhluk-makhluk ciptaannya yang diciptakannya. Subhanah, Maha suci Allah SWT, Wallahu al-wahidul qahhar. Dialah Allah yang Maha Esa dan yang Maha mengalahkan. Tidak ada yang dapat mengalahkan Allah, tidak ada yang dapat menandingi Allah SWT. Ini poin yang kedua yang tegaskan bahawa Al-Quran menjelaskan bahawa akidah tauhid ataupun keesaan Allah yang tidak ada tara tandingnya sampai bila-bila. Kerana Allah tidak mempunyai sesuatu yang setanding sama ada anak, ibu, ayah dan sebagainya. Demikian juga tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Ibrahim ayat 148, di mana Allah SWT berfirman, yauma tubaddalul ardu ghaira ardi, ya, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat
wa barazu lillahil wahidil qahhar. Subhanallah. Ketika mana manusia dikumpulkan pada hari kiamat, lalu Allah SWT menjelaskan, ya, pada hari ketika itu bumi ini digantikan dengan bumi yang lain, dan langit ini digantikan dengan langit yang lain, yaitu di padang mahsyar. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Dan di kali itu berkumpullah semua makhluk manusia yang dikumpulkan di akhirat nanti, dihadapkan di hadapan Allah SWT yang Maha Esa, yang Maha Perkasa. Wa barazu lillahil wahidil qahhar. Mereka dikumpulkan di hadapan Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Sekali lagi kita lihat penegasan ayat Quran tentang keesaan Allah SWT. Dalam ayat yang lain, Allah SWT jelaskan, anda boleh rujuk dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illahu ar-Rahmanur Rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Wa ilahukum ilahun wahid. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. La ilaha illahu. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Dia. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Perhatikan, kesemua ayat ini menjelaskan sifat Allah yang Maha Esa, iaitu konsep tauhid. Daripada awal surah Al-Fatihah sehinggalah surah Al-Ikhlas, sebanyak 114 surah, kesemua ayat yang ada menekankan konsep tauhid. Tidak ada langsung ayat yang menggambarkan kewujudan Allah yang berbilang-bilang. Kemungkinan ada yang bertanya, kita masuk poin yang ketiga. Sekiranya akidah tauhid ini merupakan akidah asas dalam Al-Quran, mengapakah Allah menggunakan perkataan kami ataupun nahnu dalam Al-Quran? Bukankah nahnu merujuk kepada pluralism ataupun banyak Tuhan yang banyak? Tuan-tuan sekalian, saya tidak nafikan dalam Al-Quran terdapat banyak ayat-ayat di mana Allah menggunakan ganti nama bagi dirinya dengan perkataan nahnu. Bukan satu contoh, saya boleh bagi kepada anda beberapa contoh. Contoh yang pertama, supaya menjadi rujukan anda, ya, supaya ramai orang tahu bahawa memang di dalam Al-Quran ada Allah menggunakan perkataan ganti nama kami ataupun we untuk diri Allah SWT yang seolah-olah nampak seperti bilangan yang banyak. Tetapi sejauh manakah kebenaran kenyataan ini? Bagaimana kita nak fahami? Sebelum kita lihat lebih detail kefahaman ayat ini, kita lihat, saya berikan contoh dahulu beberapa ayat. Anda boleh rujuk dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9, di mana Allah SWT berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara Al-Quran. Ayat ini Allah menggunakan kata nahnu, we. We are the one who reveal the Holy Quran. Kamilah yang menurunkan Al-Quran. Jadi ayat ini menegaskan bahawa perkataan ganti nama kami itu secara jelas digunakan dalam ayat ini. Apakah ia bermaksud bilangan yang banyak? Kita lihat nanti penjelasannya. Demikian juga dalam surah Al-Anbiya yang saya baca tadi, di awal video tadi, di mana Allah SWT berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami utuskan kamu, wahai Rasulullah, melainkan membawa rahmat kepada sekian alam. Sekali lagi perkataan kami digunakan. Demikian juga tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-13,
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hinggalah penghujung ayat. Di mana ayat ini bermaksud lebih kurang, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, sesungguhnya kami menciptakan kamu daripada lelaki dan wanita. Perkataan kami digunakan kami menciptakan kamu. Allah tidak menggunakan saya, ana, ana khalaqtu. Tidak perkataan ana khalaqtukum. Sebaliknya, nahnu inna khalaqnakum. Kami menciptakan kamu, bukan saya ciptakan kamu. Jadi, ayat-ayat seperti ini banyak dalam Al-Quran, dan ayat-ayat seperti ini digunakan oleh saudara-saudara kita daripada umat Kristian yang menyatakan bahawa Al-Quran menyokong akidah berbilang Tuhan, dan Al-Quran tidak mengajar akidah tauhid. Bagaimanakah untuk kita menjelaskan isu ini? Kita masuk pada poin yang keempat. Dalam poin yang keempat, saya nak jelaskan di sini, tuan-tuan, perempuan, sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Dan setiap bahasa ada keunikan sendiri. Setiap bahasa ada tata bahasa, grammar, nahwu yang tersendiri. Kita tidak boleh gunakan tata bahasa-bahasa lain kepada bahasa yang lain. Oleh kerana Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, jadi untuk memahami Al-Quran, anda kena faham bahasa Arab dahulu. Demikian juga, bukan hanya anda perlu faham bahasa Arab, anda kena tahu tata bahasa, grammar, bahasa Arab. Kita tidak boleh gunakan grammar bahasa Melayu untuk bahasa Arab. Sebab itulah, saya ingat lagi sewaktu saya menghabiskan pelajaran di peringkat PhD dahulu, saya berterima kasih kepada profesor yang menjadi advisor saya, iaitu Profesor almarhum Profesor Dr. Irfan, di mana beliau menyatakan bahawa, how could you claim that you master in Christianity and you don't know Greek? You must learn Greek in order for you to read the Bible, the Gospel in Greek, because Gospel was written first time in Greek. Bagaimana kamu mendakwa, kamu mendalami agama Kristian, kamu tahu agama Kristian, sedangkan kamu tak tahu bahasa Greek? Kamu kena belajar bahasa Greek supaya kamu boleh baca Gospel, Injil dalam bahasa Greek, kerana Gospel ditulis dalam bahasa Greek. Jadi mau tidak mau, tuan-tuan muslimin, saya terpaksa belajar bahasa Greek untuk membaca Injil dalam bahasa Greek. Demikian juga bagi mereka yang mendakwa mereka mahir dalam agama Islam, di kalangan orang bukan Islam, sama orientalis ataupun orang bukan Islam yang cuba untuk menghuraikan Al-Quran, syarat yang pertama, anda kena tahu bahasa Arab. Sebab Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Sekiranya kita ada apa-apa masalah dalam pemahaman Al-Quran, anda tidak boleh hanya bergantung kepada terjemahan Al-Quran. Sebab terjemahan Al-Quran bukan ayat Quran. Kita kena rujuk balik dalam teks asal bahasa Arab. Dan ini tidak berlaku dalam agama Kristian, sebab teks asal Injil diturunkan kepada Yesus dalam bahasa Aramaik, tetapi ia ditulis dalam bahasa Greek, kemudian disebarkan, diamalkan dalam bahasa Latin dan disebarkan dalam bahasa Inggeris. Dan ramai umat Kristian yang hanya bergantung kepada terjemahan. Dan kadang-kadang kita lihat di antara satu terjemahan dengan satu terjemahan berbeza, bukan hanya berbeza, kadang-kala bercanggah antara satu sama lain. Sekiranya ini berlaku dalam agama Islam, kita terpaksa rujuk balik dalam teks bahasa Arab, teks asli. Dan alhamdulillah sebagai orang Islam, kita ada teks Quran yang asal seperti mana yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak berlaku dalam agama Kristian. Teks asal Gospel
dalam bahasa Aramaik sudah tidak wujud lagi. Ataupun Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa AS dalam bahasa Aramaik sudah tidak wujud lagi. Dan saya tertarik dengan apa yang disebutkan oleh Profesor Dr. Bert Ehrman, di mana beliau menyatakan bahawa the original text of the Holy Bible is not longer exist. Teks asal Bible seperti mana diturunkan sudah tidak lagi wujud. Jadi, perkara yang keempat ni, dalam memahami perkara ini, kita kena rujuk balik dalam teks bahasa Arab kerana setiap bahasa mempunyai keunikan masing-masing. Oleh kerana Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, kita kena rujuk grammar bahasa Arab, tata bahasa Arab, dan jangan gunakan tata bahasa lain untuk bahasa Arab. Sebab ini applicable untuk semua bahasa. Anda tidak boleh gunakan tata bahasa Inggeris untuk bahasa Melayu. Bahasa Melayu ada tata bahasa mereka sendiri. Bahkan untuk kita memahami penjodoh bilangan ataupun perumpamaan, setiap bahasa memiliki perumpamaan masing-masing yang berbeza dan kita tidak boleh terjemahkan word by word. Demikian juga untuk merujuk bahasa Arab ini, Al-Quran ini, anda kena fahami tata bahasa Arab. Sebab itulah perkataan kami dalam Al-Quran yang merujuk pada Allah SWT, yang pertama, maksudnya plurals dalam Al-Quran merujuk pada Allah SWT bukan merujuk kepada bilangan. Sebaliknya, merujuk kepada sifat kebesaran dan keagungan Allah SWT. Dalam tata bahasa Arab, biasa ganti nama perkataan kami digunakan untuk menggambarkan kebesaran, keagungan. Demikian juga raja-raja apabila berkata dalam bahasa Arab biasa menggunakan kami, menggambarkan kebesaran, kemuliaan, keagungan raja tersebut. Dan ini telah pun diterima pakai dalam masyarakat bahasa Arab. Plurals we, kami, bukan bermaksud bilangan, tetapi bermaksud kebesaran dan keagungan. Ataupun perkataan istilah yang digunakan dalam bahasa Arab, al-mutakallim al-mu'azzam li nafsihi, bercakap untuk menunjukkan keagungan, kebesaran pada dirinya sendiri. Mungkin konteks ini kita tidak ada secara jelas, secara detail seperti mana dalam bahasa Melayu. Tetapi dalam bahasa Arab, konteks ini telah pun memang digunakan. Cuma dalam bahasa Melayu, perbezaannya para raja-raja biasanya tidak menggunakan perkataan saya. Sebaliknya better. Tapi bagi orang awam, kita tak kata better, kita kata patik. Sedangkan perkataan ini sama. Ya? Saya, better, patik bermaksud sama. Tetapi better menggambarkan kemuliaan untuk para raja, patik menggambarkan penggunaan untuk orang awam yang juga memberikan maksud sama, saya. Jadi dalam bahasa Arab, plurals di sini ganti nama kami untuk Allah SWT. Yang pertama bermaksud memberikan keagungan, kebesaran dan kemuliaan Allah SWT. Kerana memang sifat Allah SWT yang amat besar, amat mulia. Yang kedua, plurals digunakan dalam konteks biasa orang awam juga sama manusia memberikan gambaran penghormatan. Sebab itulah apabila kita mengucapkan salam, Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas alaikum kamu semua. Walaupun kita beri salam kepada seorang, sedangkan kalau kita ikut grammar asalnya berbunyi Assalamualaika untuk seorang, untuk dua orang Assalamualaikumah, tetapi untuk ramai Assalamualaikum. Namun demikian, kenapa digunakan Assalamualaikum? Itu tanda kesopanan dan penghormatan. Apabila kita menghormati seseorang, dalam bahasa Arab digunakan ganti nama plurals ataupun jamak. Sebab itulah kalau kita bercakap dengan orang yang kita muliakan, Tok Guru contohnya, tafaddalu ya Syekh, tafaddalu dalam bentuk plurals, silakan kamu semua. Dan adalah tidak manis kita berkata tafaddal,
tafaddal. Konteks seperti ini ada dalam semua bahasa, tetapi bila anda nak memahami Al-Quran, anda kena fahami tata bahasa Arab. Sekiranya anda tidak memahami tata bahasa Arab ini yang menyebabkan anda nak memberikan pemahaman yang menyeleweng, menyatakan bahawa Tuhan berbilang, sedangkan maksud di sini bermaksud penghormatan dan juga kesopanan. Dua perkataan, yang pertama tadi ia menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah SWT, dan yang kedua adalah sebagai tanda kesopanan dan penghormatan. Dan Allah SWT yang maha mulia, yang maha mengetahui, lebih bersopan apabila bercakap dan menggunakan tanda kesopanan ini untuk dirinya sendiri, menggambarkan tanda kemuliaan, tanda kesopanan, tanda penghormatan. Di sinilah yang perlu anda fahami. Jadi, perkataan kami dalam bahasa Arab perkataan kami dalam bahasa Al-Quran, dalam konteks penggunaan untuk Allah SWT, bukan bermaksud bilangan, ya, tetapi ia bermaksud kemuliaan, kebesaran, kesopanan dan penghormatan. Sekiranya anda memahami maksud ini, anda tidak akan memberikan tafsiran bahawa perkataan kami dalam Al-Quran memberikan maksud berbilang Tuhan. Sidang penonton sekalian, poin yang kelima saya nak tekankan, sewaktu turunnya Al-Quran, ramai orang Arab yang memahami bahasa Al-Quran. Mereka pakar dalam bahasa Arab. Namun demikian, mereka yang membaca Al-Quran, tidak ada di kalangan mereka seorang pun yang menafsirkan perkataan kami dalam Al-Quran ini bermaksud berbilang Tuhan. Sebab mereka tahu tata bahasa Arab. Tidak ada seorang orang kafir Quraisy yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW menyatakan bahawa Al-Quran mengajak manusia beriman pada banyak Tuhan, ataupun Al-Quran mengajarkan berbilang Tuhan dengan perkataan we, kami, yang digunakan sebagai ganti nama Tuhan. Sebab mereka memahami tata bahasa Arab. Hanya mereka yang tidak memahami tata bahasa Arab sahaja yang memberikan tafsiran penyelewengan ini, yang menyatakan bahawa Tuhan ada berbilang yang banyak. Sidang penonton sekalian, poin yang keenam sebagai penutupnya saya nak tekankan. Allah menegaskan bahawa Tuhan Maha Esa, segala bentuk kewujudan Tuhan selain Allah adalah akidah syirik. Sebab itulah Al-Quran menegaskan akidah Trinity adalah merupakan akidah yang syirik. Ya, di mana Allah SWT menjelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 73, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illa ilahun wahidun. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Sungguhnya kufurlah mereka yang berkata Allah itu adalah Tuhan yang ketiga daripada tiga Tuhan. Wa ma min ilahin, sungguhnya tidak ada Tuhan illa ilahun wahidun, melainkan Tuhan yang esa. Jadi segala bentuk kewujudan Tuhan selain Allah yang Maha Esa adalah bentuk syirik dan adalah bentuk kekufuran. Ini berarti Al-Quran menegaskan bahawa akidah Trinity adalah merupakan akidah yang kufur. Oleh itu, tuan-tuan sekalian, saya mengharapkan penjelasan ini terang, jelas bagi anda bahawa penggunaan perkataan plurals kami, we, nahnu dalam Al-Quran yang merujuk pada Allah SWT bukan merujuk kepada bilangan, sebaliknya merujuk kepada kebesaran, keagungan, kesopanan dan juga penghormatan. Sekian saja untuk kali ini. Jumpa anda lagi di waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.